Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang kerajaan Bani Abbasiyah ya anak-anak. Baik, kerajaan Bani Abbasiyah. Nama sempena nama bapa saudara Rasulullah SAW Al-Abbas. Penubuhan bertujuan merealisasikan idea keturunan Bani Hashim yang menganggap kepimpinan mereka hanya layak disandang oleh mereka. Lebih kurang 5 kurun ya kerajaan Bani Abbasiyah ni. Luasannya merangkumi 2/3 dunia pada waktu itu, iaitu benua Afrika, Asia dan Eropah. Baik, seterusnya kita lihat sistem pemerintahan ya kerajaan Abbasiyah ni diketuai oleh Al-Khalifah, pemimpin tertinggi, diikuti oleh Al-Wazir, Perdana Menteri sebagai ketua pentadbir, Ad-Dawawin, jabatan-jabatan kerajaan yang terdiri dari Jabatan Eksais, Jabatan Audit, Jabatan Polis, Jabatan Pertahanan dan Jabatan Kebajikan. Okey, seterusnya anak-anak kita tengok faktor penyebaran Islam. Macam mana Islam berkembang dari segi faktor dalaman, penduduk setempat yang tertarik dengan Islam. Mungkin dengan akhlak yang ditunjukkan oleh umat Islam, galakkan khalifah yang menyediakan peruntukan untuk pendakwah. Okey, dasar-dasar kerajaan yang menyamakan golongan Arab dan bukan Arab. Juga kedudukan Baghdad itu sendiri yang menjadi tumpuan dalam bidang ilmu dan perdagangan. Okey, itu faktor-faktor dalaman. Ingat penduduk setempat, galakkan khalifah, dasar kerajaan dan kedudukan Baghdad. Kita tengok pula faktor luaran. Okey, antaranya ialah pembukaan wilayah-wilayah baru, penggunaan bahasa Arab yang meluas menyebabkan orang lain juga tertarik, hubungan diplomatik yang baik dengan negara-negara luar, dan usaha pendakwah yang rajin berdakwah semasa mereka berdagang. Okey, itu adalah faktor-faktor penyebaran Islam. Siapa pula khalifah pada zaman kerajaan Abbasiyah ini? Yang pertama, Khalifah Abu Abbas As-Saffah. Khalifah Abbas ni merupakan Khalifah Abbasiyah yang pertama lah. Beliau sebagai pengasas khalifah yang menjadi khalifah selama lebih kurang 4 tahun 9 bulan. Jadi, apakah sumbangan Abu Abbas As-Saffah? Beliau merupakan pengasas kepada kerajaan Abbasiyah itu sendiri. Okey, dan beliau berusaha menghapuskan pemberontakan sebab pada zaman dia ada pemberontakan. Okey, itu berkaitan dengan Abu Abbas As-Saffah yang pertama. Okey, seterusnya khalifah yang kedua, Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur, merupakan saudara kandung kepada As-Saffah, menjadi khalifah selama lebih kurang 22 tahun. Sumbangan, beliau menjadikan Baghdad sebagai ibu kota. Beliau telah memperbaiki sistem cukai dan membuat saliran-saliran untuk pertanian. Okey, ini khalifah yang kedua, iaitu Abu Ja'far Al-Mansur. Okey, kita tengok pula siapakah khalifah yang seterusnya yang terkenal, paling warak dan terkenal, memerintah selama 23 tahun setengah. Okey, dan sumbangan dia mewujudkan jawatan Qadhi Al-Qudah, ketua hakim, menubuhkan Baitul Hikmah, pusat sumber yang besar lah, dan menjadikan Baghdad sebagai pusat perdagangan, juga membina rumah sakit, farmasi, pusat pengajian dan lain-lain. Banyak sumbangan khalifah ni. Siapa? Iaitu Khalifah Harun Ar-Rasyid. Ingat khalifah yang paling warak dan terkenal merupakan khalifah iaitu Harun Ar-Rasyid. Okey, seterusnya Khalifah Al-Ma'mun, memerintah selama 20 tahun. Sumbangan dia menggiatkan usaha penterjemahan dan menyediakan beasiswa kepada pelajar yang cemerlang, iaitu Al-Ma'mun. Okay, seterusnya kita lihat apa pula kesan positif penyebaran Islam tadi. Yang pertama, dari sudut akidah, merubah kepercayaan menyembah berhala kepada menyembah Allah, menghapuskan perhambaan pada manusia. Masjid pun dibina di merata tempat untuk dijadikan pusat ibadat. Dari segi ilmu pula, perkembangan ilmu dan pemikiran, menuntut ilmu sebagai jihad. Masyarakat Islam dipandang tinggi kerana ilmunya.
kebudayaan ya. Disebabkan banyak bangsa-bangsa lain memeluk Islam, maka perkembangan dari segi kebudayaan juga semakin meningkat. Okey, sistem kemasyarakatan menghapuskan perhambaan dan kezaliman, keadilan terjamin dan bebas mengamalkan kepercayaan masing-masing dengan syarat saling hormat menghormati. Okey. Terusnya, sedikit soalan. Cuba jawab. Yang pertama, ketua negara pada zaman kerajaan Abbasiyah digelar. Cuba ingat semula. Ya, betul. Jawapannya Al-Khalifah. Al-Wazir merupakan ya, jawapannya adalah Perdana Menteri. Siapakah khalifah yang paling warak dan terkenal? Ya, Khalifah Harun Ar-Rasyid. Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur telah menjadikan apa sebagai ibu kotanya? Betul, Baghdad ya. Baghdad sebagai ibu kota. Khalifah Harun Ar-Rasyid juga telah menubuhkan apa yang terkenal? Selain daripada dia terkenal sebagai khalifah yang paling warak, dia telah menubuhkan satu pusat sumber yang terkenal, dikenali sebagai Baitul Hikmah. Betul anak-anak. Dan yang terakhir, Khalifah Al-Ma'mun telah menggiatkan usaha apa? Dan menyediakan apa kepada pelajar cemerlang? Ya, dia telah menggiatkan usaha penterjemahan dan telah menyediakan beasiswa kepada pelajar cemerlang. Alhamdulillah. Sekian dahulu untuk hari ini. InsyaAllah bertemu lagi di lain ruangan dan masa. Semoga insyaAllah anak-anak semua sentiasa dirahmati Allah. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.